Hai, Assalamualaikum semua. Okey, tadi ada yang tak berkesempatan untuk join Google Meet. Okey, tapi tak apa. Cikgu akan ulang semula apa yang cikgu dah sampaikan dalam Google Meet tadi melalui video ini. Okey, baik. Okey, hari ini kita nak belajar tentang kata nama am. Okey, kata nama am ni asalnya daripada kata nama, merupakan salah satu kategori di bawah kata nama. Okey, jadi untuk permulaan ni cikgu akan terangkan dulu apa maksud kata nama. Okey. Alright. Okey. Kata nama ialah sejumlah perkataan yang digunakan untuk menyebut nama orang, benda, haiwan dan juga tumbuhan. Senang kata, semua benda termasuklah benda hidup, benda yang tak hidup, nama orang, benda, haiwan, tumbuhan, semuanya ialah kata nama. Okey, jadi kata nama ini terbahagi kepada 3 kumpulan. Yang pertama ialah kata nama am, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Okey. Jadi pada hari ini kita akan fokus kepada kata nama am. Okey, jadi mari kita lihat apakah jenis-jenis kata nama am dan juga apa contoh-contohnya. Okey. Kata nama am ini digunakan untuk menyebut nama benda, haiwan, tumbuhan dan juga manusia secara umum. Okey, kalau awak tengok contoh kata nama am bagi benda, macam-macam ada. Semua benda, bakul, batu, botol, buku, cawan, pisau, semua objek yang secara umum itu juga kata nama am. Okey, haiwan. Contohnya ayam, burung, ikan, penyu, tapak Sulaiman, gajah dan lain-lain lagi. Okey, tumbuhan pula apa contohnya? Biji, bunga, batang, daun, dedahan dan juga debunga. Okey, contoh bagi tempat. Air terjun, bandar, hutan, puncak gunung, rumah, padang, itu pun adalah salah satu contoh kata nama am bagi tempat. Dan seterusnya bagi manusia, ayah, adik, jururawat, pegawai polis, itu ialah contoh kata nama am bagi manusia. Okey, semua kata nama yang secara umum ialah kata nama am. Okey. Kata nama am biasanya ditulis dengan huruf yang kecil kecuali pada permulaan ayat. Okey, minta maaf cikgu tertinggal ayat kat belakang. Okey, jadi semua kata nama am ialah huruf kecil kecuali pada permulaan ayat, huruf pertama ayat mestilah huruf besar. Okey, kata nama am juga meliputi benda yang hidup dan juga benda yang bukan hidup. Okey, kata nama am benda hidup ni contohnya benda hidup konkret iaitu nyata seperti orang, tumbuhan dan haiwan. Itu benda yang kita boleh nampak. Konkret ataupun nyata ni maksudnya benda yang kita boleh nampak lah. Macam cikgu. Cikgu ialah kata nama am benda hidup yang konkret. Boleh nampak. Okay. Tapi ada juga kata nama am, contoh benda yang hidup tapi dia abstrak. Abstrak ni maksudnya dia tak nyata. Kita tak boleh nampak. Okay. Seperti apa? Contohnya jin, malaikat, syaitan, bidadari, hantu, itu ialah kata nama am benda hidup tapi abstrak. Okey? Jadi kata nama am juga ada kata nama am benda bukan hidup dan ianya terbahagi kepada benda bukan hidup berupa institusi dan juga bukan institusi. Okey, benda bukan hidup berupa institusi ni seperti sekolah. Yang maksudnya institusi satu bangunan contohnya, pertubuhan, hospital, universiti. Itu contoh benda bukan hidup tapi dia berupa institusi. Okay, ada juga benda bukan hidup tetapi dia bukan institusi. Contohnya rumah, padang, jiwa, senyuman dan juga iklim. Ini ialah contoh benda bukan hidup tapi dia bukan institusi. Okay, ingat ya, kata nama am ni dia ada beberapa jenis. Kejap lagi kita akan tengok apakah contoh kata nama, apakah jenis-jenis kata nama am. Okey. Okey, jenis-jenis kata nama am ada 4. Yang pertama ialah kata nama tunggal, yang kedua kata nama majmuk, yang ketiga kata nama terbitan dan yang keempat kata nama ganda.
Okey, kita akan tengok satu persatu apa dia kata nama tunggal, kata nama majmuk, kata nama terbitan dan kata nama ganda. Okey, kata nama tunggal ini terbina daripada kata dasar. Okey, maksudnya dia ada satu sahaja perkataan. Okey, contohnya api, bola, buku, kelapa, kereta, lampu, meja, sejadah dan sungai. Okey, nampak tak? Dekat perkataan ni, contoh yang cikgu bagi ni, ianya semua satu perkataan kan? Okey, ini dinamakan kata nama kata nama tunggal. Okey, kata nama tunggal. Okey. Seterusnya kita ada kata nama majmuk. Okey, kata nama majmuk ini ia terdiri daripada dua kata dasar. Tadi satu saja kata dasar ada satu perkataan. Yang ni dia ada lebih daripada satu. Dia ada dua ataupun lebih lagi kata dasar. Contohnya alat tulis, cat simen, jam tangan, kaki lima, kapal laut dan mata angin. Okey, maksudnya dekat sini bila kita sebut tentang kata nama dia bukan hanya satu perkataan. Dia boleh juga jadi lebih daripada dua perkataan. Okey? Seterusnya, kata nama terbitan. Okey, kata nama terbitan ini terbina daripada proses pengimbuhan. Maksudnya daripada satu kata dasar tadi, dia tambahkan imbuhan. Contohnya, jurusolek, mahasiswa, minuman, pameran, penari dan juga pelakon. Okay, ini bermaksud selain satu perkataan dan juga dua perkataan kata majmuk tadi, kata nama juga ada imbuhan. Maksudnya kalau kamu nampak perkataan yang ada imbuhan seperti ini tadi, jurusolek, mahasiswa, minuman, pameran, penari, pelakon, ianya juga ialah jenis kata nama Okey, dan akhir sekali ialah kata nama ganda. Okey, kata nama ganda ini mengalami proses penggandaan. Maksudnya ada dua ada banyak penggandaan kan. Contoh anting-anting, biri-biri, gula-gula, pepohon, daun-daun. Okey, semua perkataan ini juga ialah kata nama tapi dia termasuk dalam jenis kata nama ganda. Okey, baiklah. Kita dah tengok tadi contoh-contoh kata nama jenis-jenis kata nama Okey, cikgu ulang semula ya. Kata nama ini dia termasuklah semua benda, sama ada benda hidup ataupun benda yang tak hidup, haiwan, manusia, tempat, itu semua ialah termasuk dalam kata nama dan kata nama ada 4 jenis. Yang pertama tadi kata nama kata nama tunggal, kata nama majmuk, kata nama terbitan dan juga kata nama ganda. Okey, baiklah. Okey, mari kita buat aktiviti. Okey, murid-murid boleh sediakan kertas ataupun buku tulis dan pensel. Okey. Kalau dah bersedia, mari kita tengok apa aktiviti yang cikgu nak bagi. Okey, baiklah. Aktivitinya ialah senaraikan kata nama dalam bentuk peta buih berdasarkan gambar yang diberi. Okey, berdasarkan gambar ini, cuba kamu senaraikan apa kata nama yang kamu jumpa sebanyak yang mungkin. Okey. Kamu boleh buat, nanti kemudian boleh hantarkan gambar pada cikgu, okey? Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan beberapa contoh soalan kata nama dalam format peperiksaan. Maksudnya dalam peperiksaan, bagaimana selalunya soalan-soalan yang berbentuk kata nama ni. Okey, tengok soalan nombor 1. Pakaiannya yang celoring itu menampakkan dia seorang tempat kosong. A. Doktor, B. Perwira, C. Mekanik, D. Pemandu. Okey, agak-agaknya jawapannya yang mana? Okey, bagus. Jawapan dia ialah B, perwira. Okey, kerana apa? Bila kita tengok perkataan celoring, ia merujuk kepada pakaian askar. Corak pakaian askar itu kita panggil celoring. Dan perwira juga membawa maksud kepada tentera ataupun seorang askar. Jadi jawapan yang tepat ialah B. Okey. Soalan yang kedua. Encik Jafri sedang memasang sebuah tempat kosong di bilik tidurnya kerana cuaca terlalu panas. A. Penghawa dingin, B. Pendingin hawa,
C. Hawa pendingin. D. Hawa dingin. Okey, jadi yang mana satu yang betul? Okey, jawapan yang betul ialah B. Pendingin hawa. Okey, bukan penghawa dingin ya, kerana kita nak alat yang mendinginkan hawa, mendinginkan suasana. Jadi jawapan yang tepat ialah B. Pendingin hawa. Okey, perkataan lain yang kamu boleh guna untuk menggantikan pendingin hawa ialah penyaman udara. Okey, baiklah. Itu sahaja penerangan cikgu pada hari ini. Jadi selepas ini kamu boleh layari laman web ini, okey, ataupun nanti cikgu akan post dalam Google Classroom. Okey. Awak boleh layari Google Form ini dan jawab soalan-soalan ini, okey? Selamat mencuba. Semoga apa yang cikgu sampaikan pada hari ini dapat memberi manfaat kepada awak semua. Okay, Assalamualaikum.